Mengumumkan ketibaan yang dihormati Deputi Superintendent Polis Puan Kamarah binti Jamaluddin, Timbalan Komandan Pusat Latihan Polis Bukit Sentosa, diiringi oleh Puan Nurmala binti Muhammad, Wakil Pelajar Universiti Utara Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memulakan majlis, hadirin diminta berdiri untuk menyanyikan lagu Negaraku dengan penuh semangat. Hadirin diminta duduk. Biji selasih boleh dimakan menjadi perisa sedap keperi. Kehadiran tuan-puan kami alukan, semoga majlis bertambah berseri. Yang dihormati Deputi Superintendent Polis Kamarah binti Jamaluddin, Timbalan Komandan Pusat Latihan Polis Bukit Sentosa, selaku penceramah jemputan kita pada pagi ini. Asisten Senior Polis Puan Suzana binti Ismail, Adjutan Pusat Latihan Polis Bukit Sentosa, pegawai-pegawai kanan polis, pegawai-pegawai rendah polis dan warga pelajar Universiti Utara Malaysia sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi. Dengan ini dapat kita bersama-sama di dalam program ceramah bual bicara rasuah PDRM dan persepsi masyarakat yang diadakan di Auditorium 1 Pusat Latihan Polis Bukit Sentosa di pagi yang indah ini. Orang Jawa berdagang ke kota, singgah di Aceh membeli gaman. Tangan dirapak, restu dipinta, doa diamin, moga selamat. Bagi memberkati dan memulakan majlis kita pada pagi ini, bacaan doa akan disampaikan oleh Encik Muhammad Aswad Benji, Wakil Pelajar Universiti Utara Malaysia. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ikhwanina alladhi sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sesungguhnya kami berhimpun pada pagi ini bagi melahirkan rasa kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Fattah, Ya Alim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menerima ilmu yang sangat
sangat luas bagi mengembang posisi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Seterusnya, berkati dan rahmatilah perjalanan program bicara rasuah polis di Raja Malaysia pada hari ini. Kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu. Nyalilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zalal wa Jalal wal Ikram. Kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu menepati cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, organisasi, masyarakat dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih di atas bacaan doa itu tadi. Tibalah kita ke acara yang dinantikan. Sebelum itu, dengan izinnya, saya memperkenalkan tentang biografi penceramah jemputan. Beliau dilahirkan di Lambor, Kanan, Kerak. Kini telah berusia 55 tahun. Berkelulusan Diploma Psikologi Kaunseling Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau juga merupakan seorang kaunselor berdaftar di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia. Beliau telah berkhidmat selama 34 tahun dalam Jabatan PDRM dan selama dalam tempoh perkhidmatan, beliau pernah bertugas di IPD Ampang Jaya dan IPD Kajang Selangor sebagai pegawai penyiasat jenayah seksual di 11. Setelah tamat pengajian di Universiti Kebangsaan Malaysia, beliau dilantik sebagai Ketua Cawangan Bakar di Pulapul, Kuala Lumpur. Beliau juga pernah berkhidmat di Ibu Pejabat Polis Kontijen Perak sebagai ASP Counseling dan kini jawatan beliau sebagai Timbalan Komandan Pusat Latihan Polis Bukit Sentosa. Oleh itu, majlis dengan hormatnya mempersilakan yang dihormati Puan Kamarah binti Jamaluddin, Timbalan Komandan Pusat Latihan Polis Bukit Sentosa bagi memulakan ceramah. Dipersilakan, Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Iman dan Majlis. Terima kasih di sebelah sini. Kita pelapor Sentosa dan terima kasih kepada polis, pegawai polis, pelajar pelajar Universiti Malaysia, pendidikan pengajian jarak jauh, tuan-tuan, hadirin yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam apa ini? Salam satu keluarga Malaysia dan salam satu PDRM. Terlebih dahulu saya memanjatkan kesyukuran kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita sama-sama berhimpun pada pagi ini dalam semangat dan iltizam yang tinggi sempena penganjuran program Bual Bicara ini. Saya mengalu-alukan dan mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada semua hadirin kerana sudi melapangkan masa untuk memeriahkan lagi program pada pagi ini. Terima kasih juga kepada semua pelajar Universiti Malaysia UUM kerana telah sudi menjemput saya bagi memberi ceramah yang bertajuk Rasuah dalam PDRM dan Persepsi Masyarakat. Bagaimana yang tuan-tuan puan tahu, kita banyak mendengar berkenaan rasuah dalam penugasan, tidak kira dalam PDRM atau mana-mana jabatan sekalipun. Tapi dalam pagi ini kita akan menyentuh sedikit banyaklah. Kita cuba berkongsi ilmu untuk kita kata orang melihat bagaimana rasuah ataupun persepsi masyarakat terhadap polis di Raja Malaysia. Ya. Jadi kalau ikut definisi rasuah di sini, tuan-tuan puan, kita boleh lihat sebagai satu perilaku penerimaan ataupun pemberian sesuatu suapan sebagai upah
ataupun dorongan individu itu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugasnya. Itu adalah definisi yang dibuat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Jadi kalau adanya penerima, adanya pemberi, adanya peluang, maka boleh berlakunya rasuah di kalangan. Rasa saya walaupun bukan hanya di kalangan PDRM, jabatan-jabatan lain pun masih ada. Tapi kita sentuh bahagian untuk PDRM saja. Jadi rasuah ini adalah meminta, menerima rasuah, menawar ataupun memberi rasuah. Membuat tuntutan palsu juga merupakan satu elemen rasuah, dan juga menyalahgunakan kuasa ataupun jawatan seseorang itu. Jadi perkhidmatan awam, khususnya badan beruniform PDRM, sentiasa berdepan dengan realiti semasa yang mana teras di dalam perkhidmatan awam adalah untuk menyampaikan perkhidmatan yang mempunyai nilai tambah yang disebut value added kepada rakyat. Jadi pihak PDRM kini terus komited untuk membentuk perkhidmatan awam yang berprestasi tinggi dan berinovasi kerana rakyat semakin peka. Rakyat juga sekarang ini berpendidikan tinggi dan mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap sistem perkhidmatan awam, khususnya dalam polis tadbir Malaysia. Sistem tadbir urus yang baik dan budaya kerja berkualiti merupakan landasan utama untuk meningkatkan keyakinan rakyat terhadap keupayaan PDRM dalam melaksanakan dasar yang dimandatkan. Jadi, perkhidmatan kepolisian yang cekap, halus dan berintegriti adalah dituntut oleh rakyat dalam melaksanakan amanah yang diberikan dengan adil dan berhemat. Malah, nilai integriti telah diangkat sebagai salah satu pada 4 nilai asas di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam usaha mentransformasikan negara ke arah negara maju dan berpendapatan tinggi. Pasukan PDRM hari ini berdepan dengan berbagai cabaran, kesan daripada perubahan persekitaran kerja yang semakin kompleks. Perkhidmatan yang disediakan sering dipandang negatif atau sinis oleh masyarakat kerana mereka beranggapan kelemahan ini disebabkan oleh anggota pasukan polis itu sendiri. Tapi kadang-kadang kita juga tidak boleh menafikan mungkin disebabkan oleh segelintir anggota PDRM kita sendiri. Sebagai contoh saya bagi kat sini tujuan ataupun setiap orang yang membuat report di balai bukan hanya katakan jenayah sama ada narkotik ke komersial ke. Jadi setiap individu yang bermasalah sahaja yang membuat laporan di balai polis. Kalau mereka tiada masalah, rasa saya mereka pun tak ingin nak pergi ke pejabat ataupun ke balai polis. Dan kalaulah mereka juga seandainya mengetahui cara perjalanan atau cara kita menjalankan tugas kita. Jadi di sini apa yang saya nampak, apa yang boleh kita katakan, masyarakat memerlukan bantuan daripada pihak polis sekiranya mereka menghadapi sesuatu masalah. Walau sebesar mana masalah pun, bila berlaku masalah, orang pertama yang mereka nampak adalah polis. Jadi memang orang awam ni apa-apa sikit mereka akan mencari polis, terutama kalau melibatkan kes-kes jenayah lah. Kalau kata mereka membuat report terhadap sesuatu kesalahan, sesuatu permasalahan, mereka seboleh-bolehnya hendak orang yang melakukan kesalahan tersebut, walaupun mereka tidak mengetahui sama ada kes tersebut ataupun laporan polis yang dibuat oleh mereka itu boleh diambil tindakan ataupun tidak. Kalau kata pihak polis, mungkin mereka dah diajar undang-undang mana kes yang boleh ditangkap, mana kes yang tak boleh ditangkap, mana yang boleh terus kita ambil tindakan, mana yang memerlukan OTI, order untuk investigate atau semuanya. Tapi orang awam ni mereka tak tahu. Mereka tahu datang buat report, polis mesti tangkap. Jadi kalau lambat saja polis buat tindakan, timbullah anggapan-anggapan, tuduhan-tuduhan, atau kadang-kadang yang paling kita lemah mendengarnya, polis ni nak duit lah tu baru buat siasatan. Betul, puan-puan pernah dengar kan? Isu yang terjadi, yang sering kali diperkatakan. Sedangkan mereka tak tahu kalau kes, kalau saya contoh sikit lah, macam Seksyen 323, kan boleh tangkap terus. Ada yang memerlukan order untuk siasat, jadi memang tak boleh ditangkap. Walaupun pesalah ada datang sekali bersama dengan si pelaku atau si pembuat report, memang kita tak boleh terus tangkap. Kita mendapatkan arahan daripada Timbalan Pentadbiran ini.
Tapi kalau kita jelaskan kepada pengadu, mungkin mereka tak faham dan maka itulah akan timbulnya anggapan-anggapan dan salah tanggapan terhadap masyarakat terhadap kita yang polis ini. Jadi penganjuran buat bicara ini juga dilihat sebagai satu platform dalam memupuk kesedaran dan kefahaman warga PDRM berkaitan isu-isu pematuhan dalam prosedur dan peraturan jabatan. Mengangkat moto ceramah ini iaitu jangan salah guna kuasa, maruah dibina. Ia memfokuskan mengenai pemantapan integriti yang perlu lahir dalam diri setiap warga PDRM. Hal ini kerana integriti itu sendiri bermaksud akhlak, perangai atau tingkah laku seseorang dalam apa jua keadaan termasuk ketika menjalankan tugas seharian. Jadi macam saya cakap tadi, kita perlu memberi kepuasan kepada pelanggan kita. Jadi kita anggap semua report itu mustahak, semua report itu perlu diberi tindakan, walaupun kecurian yang kecil. Jadi seboleh-bolehnya kita berilah satu kepuasan kepada pengadu kita, klien kita. Kalau dalam kaunseling kita panggil klien, kalau dalam polis report kita panggil pengadu. Seboleh-bolehnya kita puaskan hati pengadu. Tapi kadang-kadang di muka depan lagi, bila pengadu datang, peran lainnya kita yang paling utama siapa? Bilik pengawal ataupun pengawal yang berada di depan balai polis kita. Jadi pengawal itulah, atau anggota yang bertugas di situlah yang memainkan peranan yang paling penting, yang paling utama. Yang nombor satu, yang patutnya memberi perhatian ataupun memberi penilaian kepada orang yang datang memberi laporan polis. Tapi kadang-kadang apa yang berlaku? Anggota kita sendiri yang duduk di depan itu juga yang menyebabkan tanggapan negatif masyarakat terhadap organisasi kita juga. Datang pengadu, mereka bertanya, Puan Cik nak ke mana? Saya nak buat report ke pengadu. Report apa Cik? Kasut anak saya hilang. Benda yang mudah, kasut anak saya hilang. Kalau anggota yang betul-betul bertanggungjawab, dia akan kata, okey cik pergi ke kaunter, pergi lapor diri kat sana, pergi buat report. Tapi kalau anggota yang tidak mementingkan orang awam ataupun mengatakan benda tu simple, dia boleh cakap, alah cik, kasut benda macam tu pun cik nak buat report. Tak payahlah cik, sikit sangat. Tak banyak mana pun kerugian. Tu kalau dia setakat macam tu tak apa. Kalau dia buat cakap, alah kami pun polis kalau kes kecil-kecil ni kami jarang ambil tahu. Sudah. Sedangkan itu mungkin pandangan dia sendiri, bukan pandangan kita, bukan kata orang pasukan kita punya prinsip. Itu juga yang menyebabkan tanggapan, persepsi masyarakat terhadap kita punya pasukan. Memandangkan kes kecil tak nak disiasat. Tu kalau dia boleh menerima, kalau orang awam tu boleh menerima. Tapi kalau orang awam tu tak boleh menerima, mungkin di situ sudah ada pergaduhan. Cik, tak masalah kes saya ni kecil, cik tak nak ambil tahu. Kalau kes yang besar-besar, kalau orang yang kaya-kaya, baru cik nak siasat ke? Tak ada tanggapan negatif dekat sini. Jadi daripada situlah integriti kata orang anggota yang bertugas pada tempat yang paling asas, yang paling utama, yang perlu memberi perhatian kepada setiap laporan polis yang kita, apa kata orang, kita perlu bagi nasihat atau pandangan kepada mereka. Jadi sebagai pegawai penyiasat pula, tak kira pegawai penyiasat apa-apa, pegawai penyiasat pun narkotik ke, biasanya orang selalu cakap pegawai siasatan jenayah kan, jenayah. Sebab saya pun basic jenayah juga. Bukan mula tapi lebih kepada seksual kan. Tapi itulah, orang akan bercakap pegawai jenayah ni kadang-kadang susah. Buat salah, tak buat salah. Kadang-kadang susah nak dinyatakan macam mana. Jadi kalau boleh, walaupun kata kita tak nak ambil tindakan, kalau kata hilang kasut, memang kita boleh NFA, no further action, untuk makluman semua. Sesuatu kes tu kita boleh no further action ataupun dia ada tindakan selanjutnya jika nilainya terlampau rendah. Tapi kalau nilai rendah pun ada suspek yang membuatnya, kita boleh tangkap. Sebab kita boleh tuduh, sebab dah ada tahu pelakunya siapa. Tapi kalau kata hilang kasut, harga nilai RM30, tapi kalau dah kerap berlaku, tidak diambil tindakan, tidak dimaklumkan, jadi apa pandangan masyarakat? Kita buat report tiada tindakan, kita buat report tiada tindakan. Sekurang-kurangnya jadikan itu satu maklumat supaya anggota sektor ataupun polis ataupun balai boleh menjalankan banyak tindakan ya. Dan seharusnya kita memaklumkan pada pengadu. Kalau saya kata okey puan, memandangkan puan punya report ni terlampau kecil kerugian dia,
dan kita pun tiada nampak siapa yang melakukannya. Jadi kalau Puan, sekiranya Puan mendapat maklumat atau tahu siapa yang melakukan, salurkan kepada kita. Jadi daripada situ kita akan nampak klien itu akan berpuas hati, pelanggan akan berpuas hati dengan layanan yang dia terima. Walaupun dia punya masalah terlampau kecil. Mungkin bagi kita lah, bagi kita polis, kita tahu macam mana cara. Kalau saya pun mungkin kalau kata satu hari rumah kena pecah masuk, rasanya tak buat report juga kot rasanya. Mungkin sebab kita dah tahu kita akan macam mana kan. Tapi bagi orang awam ni yang mungkin tidak tahu cara polis macam mana, layan mereka, bagi kepuasan pada mereka. Walaupun kita cakap Puan, kes ni memang kita tak buka, tapi kalau Puan ada maklumat, kalau tahu ataupun siapa-siapa saja ada maklumat, walaupun kata kita cuma mensyaki orang tu, tapi kalau orang tu memang steady apa semuanya, kalau kata dia tegak, dia kata orang kemas, bukanlah sebagai seorang penagih ataupun sebagai seorang suspek, sekiranya dia melaporkan, kita boleh, kita cakap mengadu dulu, kita boleh, dia kita boleh tangkap ataupun kita boleh bawa suspek itu ke balai dan kita boleh jalankan siasatan. Yang penting di sini integriti kita dalam melaksanakan tugas kita supaya kita dapat memberi kepuasan kepada pengadu atau sesiapa yang buat report polis. Jadi amalan integriti ini adalah bersikap jujur, menunjukkan kepatuhan yang tanpa ada kompromi terhadap prinsip dan nilai moral serta etika yang kuat. Jadi dianggap sebagai kejujuran dan kebenaran ataupun ketepatan tindakan seseorang itu. Dan untuk makluman hadirin juga sebagai orang awam, sekiranya report tidak diterima menjadi satu kesalahan. Ramai yang orang tak tahu, orang awam tak tahu. Ada bila dah anggota atau cakap, alah cik kecil aja cik tak payah buat report lah, cik boleh balik. Kalau kata aduan dibuat oleh orang awam, satu kesalahan bagi orang ataupun polis yang tidak menerima report tersebut. Tak boleh bagi suruh apa kata orang, pelanggan itu balik ataupun orang awam itu balik, tidak menerima report adalah satu kesalahan. Jadi integriti dalam perkhidmatan awam khususnya PDRM bukan hanya memfokuskan mengenai isu rasuah, pematuhan berkaitan sistem dan prosedur kerja, tata cara keuangan dan isu-isu tata tertib. Malahan ia juga meliputi segala aspek budaya kerja seperti menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan menjalinkan hubungan yang baik antara ketua-ketua jabatan, rakan pekerja dan juga kakitangan sokongan. Budaya kerja yang berintegriti ini harus dipraktikkan dalam setiap warga PDRM dalam pembentukan sebuah organisasi yang cemerlang dan berkualiti. Jadi setiap anggota ataupun setiap warga PDRM haruslah bekerja bersama-sama, bertoleransi, membantu dalam siasatan, dan jangan ambil sikap kau punya kerja, aku punya kerja, aku punya kerja. Sebab kalau dulu kita tengok, saya tak tahulah, tapi bagi pandangan saya sendiri, kalau dibandingkan dulu dengan sekarang, anggota dahulu dalam siasatan rasa saya lebih bekerjasama dibandingkan dengan sekarang. Kalau sekarang saya rasa, saya tak tahulah, tapi ini pandangan saya dengan kata bukan pandangan semua polis, untuk pandangan saya sendiri, sebab saya sendiri pernah bertugas sebagai pegawai penyiasat. Masa saya dapat satu-satu report, tak kira apa report sekalipun, mungkin pegawai penyiasat ataupun penolong pegawai penyiasat akan ambil report pengadu. Yang lain-lain pegawai, lain-lain anggota, tolong ambil saksi-saksi yang lain yang mengetahui tentang kejadian tersebut. Jadi serentak, pengadu kita dah ambil tindakan, ambil percakapan, saksi-saksi kita dah ambil tindakan, percakapan, tahu cerita, kita terus boleh buat tangkapan, menyiapkan kertas siasatan dan kita merujuk kertas siasatan untuk menuduh sekiranya tangkapan dibuat. Tapi sekarang saya tengok lebih kepada bersikap bersendirian, bertugas bersendirian. Saya tak tahu sama ada mereka tidak mau menyusahkan kawan ataupun memang mereka semangat bekerja sesama anggota sudah semakin berkurangan. Jadi kita sedia maklum bahawa rasuah, salah berkuasa dan penyelewengan akan menghalang pembangunan sebuah negara, meluaskan jurang kemiskinan, mengurangkan daya saing negara, melemahkan sistem pentadbiran dan akhirnya menjejaskan pencapaian matlamat, meningkatkan kualiti hidup sejagat. Menurut Profesor John Hoggett, Law Faculty, University of Canada, rasuah berpunca dari sifat tamak, greed atau wujudnya peluang opportunity, adalah penting usaha-usaha memerangi rasuah dan mengukuhkan integriti dijadikan sebagai budaya. Oleh kerana itu, ia adalah penyumbang terbesar terhadap pencapaian wawasan sebuah negara. Bukan hanya sebuah negara akan
pentadbiran sebuah negara juga akan terjejas, penguasaan menjadi lemah, pelaksanaan undang-undang tidak boleh dijalankan secara adil, ini negara akan jatuh, ekonomi juga akan jatuh, menyebabkan pelabur takut untuk datang. Kita tahu sebuah negara kita mempunyai rasuah, tanggapan kata orang, pandangan masyarakat, negara-negara lain pun tengok negara kita rasuah tinggi, pelabur takut, jadi negara kita akan mengalami kemerosotan ekonomi. Jadi pada individu itu sendiri yang terlibat mungkin sebabkan akibat rasuah tersebut individu itu sendiri akan kehilangan pekerjaan dan juga kehilangan kepercayaan kepada masyarakat. Apa pernah berlaku? Saya suka bagi kata orang pandangan ataupun kejadian yang benar. Mungkin kali pertama dia buat report, saya beri contoh, saya suka kalau saya pergi ceramah, saya suka ambil siapa-siapa nama kat sini, saya ambil nama tuan saya kan, tuan saya bukan menyasar lah. So dia mungkin kali pertama bergaduh dengan rakan dia atau bergaduh dengan kawan, dia buat report pada tuan saya tak ambil tindakan. Kali kedua pula dia buat report, dapat pula juga tuan saya tak ambil tindakan. Jadi dia dah anggap polis ni memang aku buat report apa pun tak ada ambil tindakan kata orang. Jadi kepercayaan masyarakat tu tak ada. Kalau dia cakap Syed tak apa, Syed tu nama dia Syed ke? Tapi tak, polis. Dia akan cakap polis. Polis tu merangkumi semua sekali. Jadi seorang yang buat, semua akan terpanik. Kalau dia cakap polis tu nama Syed, saya ingat sangat nama dia sebab dia pakai uniform ini. Kalau tak pakai uniform, saya tak tahu. So, mereka akan cakap polis yang menjalankan, tidak menjalankan siasatan ataupun buat sambil lewat, jadi tidak menjurus kepada individu tersebut. Jadi tindakan itu mungkin akan menyebabkan kehilangan kepercayaan orang ramai terhadap masyarakat. Jadi rasuah yang wujud atau lahirnya pegawai yang tidak amanah akan melahirkan pegawai yang tidak amanah dan gagal dalam melaksanakan tugasnya. Saya cakap tadi dalam PDRM orang bercakap A atau B yang ambil rasuah, tapi bukan. Dia akan cakap A atau B yang ambil, bukan A atau B yang mengambil rasuah. Saya kurang sikit tadi. Okay. Jadi dia akan beranggapan semua polis yang mengambil rasuah, bukan individu itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, rasuah boleh datang dalam berbagai bentuk atau apa-apa bentuk, sama ada hadiah, jamuan makan, komisen dan sebagainya. Oleh itu sama ada kita sedar atau tidak, sebenarnya peluang berlakunya rasuah dikelilingi kita sangat mudah dan tanpa kita sedari. Mudah. Contoh yang paling senang, Roblox. Saya pernah kita ambil polis, bukanlah saya nak kena cawangan lain, jabatan lain tiada. Saya kita ambil mudah memandangkan kita bercakap tentang polis. Saya bagi contoh yang paling mudah. Seseorang yang melakukan kesalahan apabila ditahan, dia seboleh-bolehnya tidak mahu dia diambil tindakan. Walau apa cara sekalipun. Paling mudah tak bawa IC. Satu kesalahan tak satu kesalahan, tuan-tuan perempuan. Satu kesalahan, tak bawa IC satu kesalahan. Bawa jabatan pendaftaran negara tu, kalau tak salah saya hukuman dia sampai RM3,000 tak bawa IC. Jadi jumpalah anggota penguatkuasa. Kau tak bawa IC kenapa? Saya lupa. Cakap tolak dalih apa semua ni. Kau tahu tak? Ni kalau tak bawa IC ni boleh kena saman 300 ni. Boleh kena perempuan 300 pula. 3,000. Jadi macam mana? Ada anggota penguatkuasa yang menawarkan atau yang meminta. Ataupun dia menawar juga. Kau kalau kena tuduh RM3,000. Tapi kalau kita settle kat sini, tak banyak. Kalau bagi separuh ke ataupun suku ke 3,000, kita turunkan 300. Sikit sahaja. Mudah. Kalau dia tak ada 300, mungkin 30. Itu kalau betul-betul terdesak sangat ahli penguatkuasa tersebut. Mungkin dia dah terlampau mengalami krisis keuangan, sanggup menjatuhkan maruah diri itu. Ambil sahaja walaupun RM30. Tapi implikasi dia, mereka yang ditahan itu mungkin akan bercerita kepada kawan-kawan. Tadi aku kat Roblox tu tadi ditahan polis. Aku dah tak bawa IC. Lepas tu pula tahan. Kau dah denda RM3,000. Seorang-orang dia maklum tu jugalah pada kawan dia tu. Adalah dia pengetahuan dapat RM3,000 tu. Kata orang kalau tak bawa IC, dia bagi tahu pengetahuan pada kawan dia. Tapi dia cerita balik. Polis tu kata kalau nak settle 300. Ataupun ahli penguatkuasa cakap nak settle 300. Tapi paling teruk, tak ada 300, aku takut di RM30, ambil juga. So, apa persepsi masyarakat? Apa
Kalau dia cerita, tahu juga polisi tu masih engkit agak dia. Apa yang awak cakap Okey. Kepandangan saya saja ya, tapi benda tu satu kejadian. Memang ada yang berlaku ya. Contoh yang paling mudah, tak bawa IC, tak bawa IC. Kena denda 300, boleh kena saman 300, selesai 100. Jadi daripada situ pandangan masyarakat ya. Daripada situ kita dah nampak dah berlakunya, mudah sangat berlakunya. Iroниnya rasuah memang sudah lama wujud dan memerangi menjadi keutamaan kerajaan terutama di kalangan warga kita. Jika kita mahu berjaya sebagai sebuah negara yang bebas rasuah, kita mestilah bekerjasama merentas jurang politik untuk menjadikan rasuah tidak diterima masyarakat. Berbagai usaha dilakukan demi menyokong usaha memberantas jenayah rasuah, namun sekiranya tiada kerjasama, kesedaran dan pengetahuan, ianya umpama bertepuk sebelah tangan. Kita tidak boleh memetik jari dan rasuah lenyap dalam sehari, sebulan ataupun setahun ya. Memang memerlukan kerjasama semua pihak ya. Selagi wujudnya peluang, saya cakap tadi, selagi wujudnya peluang, ada masalah dalam kewangan, akan berlarutanlah masalah rasuah dan tidak akan mudah hilang begitu sahaja ya. Menurut Aristotle, individu yang bermoral adalah individu yang melakukan tindakan yang betul secara konsisten dan sebati dalam dirinya yang telah dibentuk dengan baik melalui kebiasaan dan latihan. Integriti mempunyai hubungan positif pada 3 aspek utama, iaitu kesejahteraan individu, komuniti dan juga organisasi. Hal ini jelas menunjukkan bahawa individu yang bertanggungjawab ke atas pembentukan integriti mereka dan kaki tangan atau anggota yang berkualiti adalah penyumbang utama dalam kejayaan sesebuah organisasi. Jadi integriti betul-betul dalam tanggungjawab dan amanah akan ada kepuasan. Dan sekiranya kita menjalankan tugas dan tanggungjawab kita dengan amanah, boleh mendatangkan kepuasan kepada kita ya. Kepuasan kepada kita, kepuasan kepada pengadu kita ya. Jadi pengadu berpuas hati, pelanggan kita berpuas hati dengan layanan yang diberikan kepada mereka, maka akan naiklah. Akan tiadalah persepsi yang buruk terhadap Polis Diraja Malaysia ya. Sebagai anggota PDRM, kita seharusnya mempraktikkan segala nilai dan etika perkhidmatan awam Malaysia kerana penyawa awam terutamanya PDRM adalah cermin dan tauladan kepada masyarakat Malaysia melalui perkhidmatan yang baik dan berkualiti. Yang kita cakap tadi lah. Disebabkan nilai sepitik rosak susu sebelahnya. Kalau dia tujukan kepada seseorang sahaja nama yang diketahui ataupun dia pergi cari, kalau dia tak puas hati dengan Tuan Syed itu tak ada nama, dia akan pergi cari kepada orang-orang kat situ. Siapa nama pegawai yang jalan kesiasatan kes saya tadi itu, saya tak tahu nama dia. So kalau dia buat aduan terutama kepada Tuan Syed saja tak apa kan. Tapi kalau dia buat umum, polis dekat Ipoh, saya buat di Ipoh. Ya, polis dekat Ipoh ni, ya Allah, saya tak naklah buat report dekat balai polis Ipoh lagi. Sebab tak dilayan, tak diambil tindakan. Dia pun pergilah ke Taiping ataupun pergilah ke KL, dia tak sedar kan. Ya, untuk makluman awam, buat report kat mana sekalipun, kita boleh terima report di mana-mana balai polis. Tapi untuk menjalankan siasatan adalah dijalankan oleh pegawai di mana berlakunya tempat kejadian tersebut. Betul? Ya? Jadi walaupun mereka pergi ke mana, mereka akan datang balik ke tempat tersebut. Tapi memandangkan dia tak suka pada Tuan Syed, dia tahu Tuan Syed ada dekat situ. Maaf Tuan Syed kan, jadi contoh. Jadi dia beranggapan semua polis macam tu. Aku pergi ke polis tu tak ada jalan kesiasatan. Itu dah dua kali kena dah dengan Tuan Syed kan. Jadi itulah untuk mengelakkan persepsi masyarakat tu, kita jalankan tugas kita dengan amanah ya. Jadi nilai-nilai ini harus dikongsi bersama dalam berbagai kempen dan dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan serta diwartakan melalui perantaraan media massa dan program-program khusus di seluruh negara. Banyak kan kita pernah ada mendekatkan kata orang kempen polis dan masyarakat, kita ada DPJKK kita, kita ada amanita kita, supaya mereka menjadi mata dan telinga kepada kita seandainya berlaku sesuatu ataupun kesalahan kejadian yang boleh untuk pihak kita, pihak PDRM mengambil tindakan untuk mengatasi ataupun mengurangkan berlakunya kadar jenayah di kawasan tersebut ya. Nilai dan etika perkhidmatan awam juga terkandung dalam tonggak 12 yang berasaskan 7 teras etika perkhidmatan awam, iaitu berazam meningkatkan mutu perkhidmatan, berkhidmat dengan penuh tanggungjawab,
berusaha mengikis sikap mementingkan diri, bekerja dengan penuh muhibah dan kemesraan, bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara, bekerja sama dalam memperkeras kelemahan serta musuh negara dan berpegang teguh kepada ajaran agama. Jadi, saya dapat simpulkan bahawa integriti yang sewajarnya menjadi pegangan teguh dalam diri setiap daripada kita, sama dalam PDRM, walaupun bukan PDRM, dalam apa jabatan, apa tugas sekalipun, integriti adalah berkait dapat dengan penugasan kita, amanah yang diberi kepada kita, tanggungjawab kita untuk melaksanakan tugas kita. Ya. Jadi integriti ini bukan sahaja menjadi amalan dan pakaian kita secara pribadi, sebaliknya mesti diamalkan oleh setiap individu di dalam organisasi. Hal ini penting kerana apabila kita mempunyai kesedaran, kepercayaan serta menjadikan integriti sebagai amalan seharian, maka akan wujudlah satu persekitaran kondusif untuk pembudayaan nilai integriti dalam sesebuah organisasi. Jika ini berlaku, impaknya signifikan terutama dalam keberkesanan dan kecekapan dalam sistem penyampaian dan seterusnya akan meningkatkan produktiviti organisasi. Kesan negatif pada negara ada rasuah yang tidak boleh dibendung, di mana rasuah ini ibarat anai-anai. Perempuan cuba tengok anai-anai semua, ya, perempuan. Anai-anai cantik. Saya bercontoh ke rumah mak saya. Aduh, mak saya memang ustazah, banyak kitab-kitab yang dalam almari itu cantik, tersusun, emas. Satu hari kami adik-beradik itu salahkan juga lah, mak tak ada, rumah ditinggalkan macam tu. Buka pintu almari, tengok cantik, nama semuanya, kitab-kitab, buku-buku agama. Kita pun kata boleh lah, kita ambil lah bodoh nak membaca. Baru nak baca lah setelah setahun lebih, mak pergi baru nak baca. Tarik-tarik, rupanya kulit aja yang cantik. Dalam kita tak ada apa, habislah semua. Jadi nampak cantik di luar tapi buruk di dalam. Itulah contoh yang paling mudah yang saya nak bagi, ya. Jadi jika berlaku ini, impaknya signifikan terutama dalam keberkesanan dan kecekapan dalam sistem penyampaian dan seterusnya meningkatkan dan organisasi tersebut, ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan syabas kepada dan tahniah kepada pelajar pendidikan jarak jauh daripada Universiti Utara Malaysia selaku penganjur, dan saya yakin penganjuran buat bicara ini mampu menyemarakkan semangat berintegriti dalam kalangan warga PDRM khususnya. Saya juga menyeru pada seluruh warga PDRM untuk melaksanakan tugas dan amanah yang dipertanggungjawabkan ini dengan penuh berintegriti demi agama, bangsa dan negara tercinta. Semoga negara kita terus kukuh, maju dan sentiasa di bawah payung kerahmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhir sekali kita katakan tidak kepada rasuah. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih di atas ceramah yang disampaikan tadi. Semoga memberi manfaat dan kesedaran dalam mendidik budaya jujur, iti dan aman dalam diri kita, agar ianya menjadi pegangan hidup kita semua. Majlis akan diteruskan dengan sesi soal jawab bersama yang dihormati Puan Kamariah binti Jamaluddin, Timbalan Komandan Pusat Latihan Polis Bukit Sentosa. Oleh itu saya serahkan kepada moderator kita, Perempuan M. Siva, pelajar Universiti Utara Malaysia. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudari pengacara majlis, Puan Izanawati binti Ismail. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Saya ucapkan kepada penceramah kita yang berbahagia DSP, Puan Kamariah binti Jamaluddin selaku Timbalan Komandan Pusat Latihan Polis Bukit Sentosa Sarawak, kerana sudi meluangkan masa pada pagi ini. Dalam keadaan teknikal ini, walaupun ada banyak kerja hari ini. Baiklah, untuk maklumat para penonton dan hadirin yang sedang menonton kita secara live dalam Facebook FB, kita sekarang berada di Auditorium Pulapol Bukit Sentosa.
jauh kita datang hari ni kan. Apa khabar semua? Harap semua sihat sejahtera dan sentiasa jaga SOP ya. Terima kasih Puan atas ceramah yang disampaikan sebentar tadi. Kami berharap ia membuka minda penjawat awam bukan sahaja pada warga PDRM, malah kepada orang awam supaya peka terhadap gejala rasuah yang kian berdewasa sejak kebelakangan ini. Kluster rasuah ini berlaku sejak dahulu lagi. Rasuah ini sering menjadi isu yang hangat dan di kalangan pejabat awam terutamanya sentiasa dihubung-kaitkan dengan anggota PDRM. Bila bercakap tentang topik rasuah, bukan PDRM saja, tetapi agensi-agensi lain juga banyak terlibat dalam kegiatan rasuah. Apa-apa pun berbalik pada diri kita sendiri. Macam mana kita nak mengatasinya? Nak rasa berkat duit gaji? Nak rasa berkat dalam kerjaya kita? Rasuah di kalangan PDRM, di mana silapnya? Perkara yang sangat menarik ini menjadi isu buat mulut orang ramai pada masa kini. Seperti yang kita sedia maklum, pelapor adalah tempat permulaan seorang pegawai PDRM. Boleh pun terangkan peranan pelapor itu sendiri dalam usaha menangani gejala rasuah yang telah kita bahas. Pusat latihan polis ya, macam saya juga macam Pangkat Rendah pun bertugas di Pusat Latihan Polis Bukit Sentosa dan sekarang ni sebagai timbalan komandan di Pusat Latihan Polis Bukit Sentosa. Tak apa, mereka pergi dulu. Tak apa. Jadi soalan yang ditanya tadi, macam mana Pusat Latihan Polis berperanan untuk mewujudkan ataupun melahirkan generasi ataupun polis yang berkualiti. Kita akan mengambil pengambilan pelatih pun akan masuk juga untuk di Pusat Latihan Polis Bukit Sentosa, insyaAllah pada 26 hari bulan 12 nanti. Dan di lain-lain Pusat Latihan Polis juga telah pun ada yang mengambil pelatih masuk untuk menjalani latihan konstable ya. Jadi kalau bagi saya sebagai pandangan saya, di Pusat Latihan Polis lah, di situlah mula kita menerapkan nilai-nilai kepolisan bagi mereka yang belum pernah ataupun tidak tahu apa-apa pun tentang polis. Situlah apabila mereka melapor diri, di situlah juga kita terapkan disiplin terhadap diri sendiri, disiplin kerjasama, bertoleransi, bertolak ansur dan sebagainya. Daripada Pusat Latihan Polis lah, kalau kata 300 orang mungkin ada 30 pelantun yang mempunyai jurulatih, yang mempunyai pensyarah mengajar undang-undang. So undang-undang pun ada. Buku undang-undang, banyak buku undang-undang. Akta polisnya ada, hukuman tetap ketua polis negaranya ada, kanun keseksaan ada, undang-undang amnya ada, perkara prosedur jenayah. Banyak ya, akta keterangan. Banyak buku dalam polis ni. Patutnya kita anggota apabila dah diterapkan, patutnya ada nilai-nilai tu. Kalau dalam undang-undang am pun, akta rasuahnya ada, akta judinya ada, semua ada. Jadi apabila dah diajar, telah dibuat kata orang daripada awam ditukarkan kepada seorang yang berdisiplin, seorang yang akan menjadi anggota dalam sesebuah badan, tak kira polis sahaja. Tapi kalau dari segi polis memang kita akan wujudkan orang awam yang kita boleh kita pupuk, kita jadikan dia sebagai anggota polis yang mempunyai kedudukan. Tapi pada saya setiap pusat latihan polis, tak kira di mana-mana cawangan atau penjabatan, setiap pusat-pusat yang mewujudkan, yang akan melahirkan sama ada polis, staf, SPRN dan sebagaimana, apa-apa sekalipun, pelajaran atau silibus yang diajar telah mencukupi. Tapi nilai ataupun dalam sikap diri sendiri yang mungkin menyebabkan mereka terjebak. Mungkin mereka menghadapi bila di luar nanti, mungkin 6 bulan, mungkin setahun, menjalani khusus asas di mana-mana pusat latihan. Jadi apabila mereka keluar,
Dan dari segi apa yang saya ceritakan itu, ikut orang lama, ikut orang yang kurang berintegriti, maka akan wujud dan juga jadi begitu. Ya. Jadi pusat-pusat latihan tak kira mana-mana jabatan, pusat latihan polis adalah satu pusat yang memang dipupuk untuk melahirkan, diwujudkan memang untuk melahirkan warga PDRM ataupun warga penguasa jabatan-jabatan yang lain. Okey, Puan. Betul, Puan. Saya setuju dengan pendapat Puan. Budaya rasuah ini haruslah dihapuskan dari akar umbi bagi supaya kejadian ini tidak akan berlaku pada masa akan datang. Baiklah, Puan. Kita akan buka soalan kepada saudara yang berada di auditorium. Silakan, Puan, kalau ada apa-apa soalan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang dirahmati Puan Kamariah selaku panel jemputan pada pagi ini, Puan Cik Moderator, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Saya ASP Muhammad Zaki bin Abu Bakar, wakil daripada cawangan akademik, Puan. Okey, satu soalan dia. Apakah faktor-faktor, punca-punca ataupun sebab-sebab segelintir, bukan semua, Puan, segelintir daripada warga PDRM terdorong melakukan salah guna kuasa dan juga melakukan rasuah? Adakah ini berpunca daripada kurangnya masa ataupun kurangnya cukup latihan di pusat training polis di seluruh Malaysia, ataupun memang karakter ataupun sifat-sifat individu tu dah ada titik hitam di dalam hati dia sejak daripada kampung dan masuk ke pusat latihan ni dalam berumur yang dah tua, seperti mana kita kata nak letup buluh biarlah daripada rebunnya. Itu sahaja daripada saya, Puan. Terima kasih. Okey. Terima kasih, Puan, atas soalan tadi. Baik, apa pendapat Puan dalam isu soalan tadi, Puan? Terima kasih kepada Tuan Zaki. Punca ataupun apa yang mendorong berlakunya rasuah, adakah masa latihan tidak cukup ataupun mungkin sikap individu tersendiri. Tapi kalau kata dari segi masa tidak cukup, 6 bulan ke 3 bulan ke 3 tahun ke, tapi kalau kata individu itu sendiri, kalau pada pandangan saya sendiri, individu itu sendiri, dia tidak dapat menghadapi dugaan di luar. Walau diterapkan sekali mana pun dalam masa latihan, bagi solat cukup 5 waktu, disiplin, ikut peraturan, ikut kerjasama, ikut, tak ada langsung menunjukkan akan berlakunya pelanggaran disiplin ataupun akan berlakunya kekurangan integriti dalam diri dia apabila di luar negeri. Jadi bagi saya, dalam pusat latihan polis, saya rasa memang telah cukup apa benda yang dibagi. Kalau cakap perak saya, yang dibagi ataupun diberi kepada pelatih-pelatih kita ataupun orang awam untuk dijadikan, dipupuk untuk dibentuk menjadi seorang anggota polis. Bagi saya sudah cukup. Tapi mungkin faktor-faktor persekitaran yang lain. Saya cakap tadi lah, faktor rasuah ni bukan mudah untuk kita hilang. Ada penerima, ada pemberi dan ada peluang. Tak mustahil dia baru keluar, oh dia kerja kuat. Saya pernah ada satu sejarah dalam kami punya ratusan. Keluar buat praktikal, dia dapat masuk pergi dengan bahagian NPD, dengan bahagian ni. Jadi mungkinlah di waktu itu, macam saya kata, dia ada berlaku penawaran, adalah berlaku sedikit pemberian sanggup hati yang tak sepatutnya. Biarkah kita kata rasuah sebagai sanggup hati? Saya rasa saya tak setuju. Dia bukan sanggup hati. Kalau kata, sebab tadi pada mula, pada awal saya nyatakan tadi, ada tujuan, ada sebab, ada kepentingan, sama ada daripada segi pemberi ataupun pada penerima. Ya? Kepentingan pada pemberi sebab dia takut dia kena saman, dia takut dia ambil tindakan, walaupun sekecil-kecil kesalahan pun. Jadi bila dia takut melibatkan satu kesalahan yang melibatkan diri dia dan mungkin satu
hukuman boleh diambil, boleh dituduh di mahkamah. Jadi untuk mengelakkan diri dia daripada diambil tindakan, dia pun menawarkan. Anggota kita baru keluar, ikutlah bos-bos ataupun panggil cikgu ya. Kita dah boleh kita panggil cikgu. Ikutlah cikgu-cikgu yang lama ni. Cikgu marahlah cikgu ya. Tapi dalam polis pun kita panggil cikgu juga. Ikutlah cikgu ataupun anggota-anggota yang lama. Mungkin dia tak nak ambil benda tu. Bila ada penawaran, tolonglah cik, tolonglah saya cik, janganlah ambil tindakan pada saya. Kalau betul dia berintegriti, dia boleh bagi nasihat, okey, saya bagi kamu peluang, lepas ni kamu bawa IC kamu. Lepas ni kalau ada lagi ditangkap, kamu tak bawa, IC kamu ditangkap, bukan salah kami. Tak ada berlaku tawar-menawar di situ. Kita dengan rasa rela hati, dengan rasa suci hati, dengan rasa untuk memberi kesedaran kepada orang yang melakukan kesalahan. Walaupun dia menawarkan, mungkin dia menawar, tak pada cik, tolonglah saya bagilah cik 100 duit minum. Tolonglah cik, janganlah saman saya. Sebab saya dah pernah dengar ceramah dulu, tak bawa IC kena 3,000. Jadi saya ada 300. Kalau ada 300, siapa ada 100? Saya ada 100 je cik, ada 50. Tolonglah cik. Cik lepaskan saya, cik bawa lah. Saya bagi RM50 untuk belanja. Walaupun dia baru keluar. Kalau dia ikut cara orang yang mungkin dalam pada masa itu mengalami masalah kewangan, duit dalam poket pada RM50, RM50 banyaklah ada RM10, orang nak bagi RM50. Itu mungkin, kalau kita nak kata semua orang yang mungkin ada orang yang dalam masalah kewangan yang kritikal, kronik, anak di rumah tak ada susu. Dia pula masalah kewangan. Jadi penawaran yang ditawarkan oleh seseorang untuk tidak diambil tindakan, dia rasa itulah peluang untuk dia mendapat satu imbuhan untuk menyelamatkan diri dia. Dia dah nampak, mungkin dia susu ada yang RM50. Jadi nak kata faktor kekurangan ataupun masalah daripada pusat latihan polis, saya rasa tidak menjadi masalah. Syllabus ataupun pelajaran, mata pelajaran, subjek apa semuanya mungkin sudah mencukupi, mungkin disebabkan oleh diri individu sendiri dan juga mungkin disebabkan oleh persekitarannya. Dan masalah kewangan, macam saya katakan tadi lah, masalah kewangan mereka yang bertugas di bandar-bandar besar selepas kadang-kadang menjadi satu punca pada mereka. Seronok, satu keseronokan, tahan dapat duit, tahan dapat duit. Jadilah jadi satu materialistik pada mereka. Oh, dia nak buat benda macam ni. Jadi kemudian mereka pula ambil pula tindakan ataupun habit ataupun suka berhibur, bermain judi. Jadi itu juga menjurus kepada salah laku dalam warga itu sendiri, dalam warga perkiraan, terutama pada individu itu sendiri ya. Jadi mungkin juga sikap materialistik itu pun mungkin disebabkan oleh orang sekeliling. Kadang ada juga isteri-isteri, kadang isteri-isteri pun main peranan juga. Suami-suami mungkin pengak puasa, kita nak cakap pada polis saja lah, mak kata lain mungkin jugalah. Bila suami balik mengadu, kita yang perempuan-perempuan ni, kalau kata orang berkumpul bercakap, kalau bagi maklumat, tak apa kat sana ada tu lah budak-budak risap fit, budak-budak dengar dia curi sana curi sini, tak apa. Ini yang di rumah sembang-sembang ini. Semalam cik puan tu suami dia beli television baru. Ini pula, dia beli ni oven. Sianya, seorang ni tak ada oven, tak ada apa. Suami berkuat kuasa, balik-balik bang. Tadi cik puan ada cakap, kita beli dah kamera ni, TV, dia dah beli dah TI, dia dah beli dah microwave. Kita ni balik-balik dapur cabut je. Yang si abang tu, apa-apa, saya nak tahu, dah gaji constable, dia bukannya banyak mana. Kalau abang constable tu, pakcik sebelah tu pun constable, dia sampai ketua dia constable. Banyak barang-barang dia dalam rumah. Duduklah abang constable yang baru masuk polis ni. Abang constable yang tu kadang-kadang polis ni tak nak belajar. Tu yang dia nak pangkat constable je, dia tak nak susah-susah. Dia dapat kerja tu senang aja. Sebab nak naik pangkat kena ada kelulusan, kena ada pemerintahan jabatan dan semuanya. Tapi si constable yang baru ni pula, alahai, abang tahu macam ni. Takkan saya nak, minggu depan saya nak, berikan saya tu. So, dan si abang pergilah buat tahan obrol, dapatlah peluang macam tu, wujud peluang. Tak apalah cik, saya tak buat ni, tak maaf cik, saya tak ada lesen. Saya bagilah cik 200, dalam tangan saya ada 200. Oh, nak begitu, 300. 200 dah dapat, lagi 100. So, dari situ dah nampak dah, dia dah boleh bayangkan benda tu yang berlaku. Jadi,
tolonglah ukur baju di badan sendiri. Janganlah kita anggap kita boleh mendatangkan. Sebab apa saya nyatakan ke sini satu ya? Sebab saya sebagai kaunselor, kita ada buat projek apa semuanya. Cita-cita menjadi polis. Salah satu cita-cita orang awam menjadi polis adalah hendak mengumpul harta benda. Cuba bayangkan, kalau daripada luar dia dah ada niat untuk mengukuhkan keuangan dia, memanyakkan harta dia, modal dia, duit dia dengan masuk polis. Saya rasa tak payah saya nyatakan apa kesan dan akibatnya. Tuan-tuan dan puan hadirin boleh terfikir sendiri. Niat nak jadi polis untuk mengumpul wang, niat jadi polis untuk mengumpul harta. So, di pusat latihan polis ada diajar lah. Saya, awak bisa jadi polis, awak nak buat apa? Awak nak simpan duit banyak kan? Nanti boleh masuk polis ni, ada kan? Ada? Tak ada kan? Jadi individu itu sendiri kan? Jadi mungkin nak menyebabkan meningkatkan kepuasan dalam kehidupan dia. Itulah mungkin menyebabkan berlakunya salah laku ataupun salah guna kuasa ataupun rasuah dalam diri seseorang individu itu sendiri. Maka kata apa? Rezeki sejupa tak boleh jadi segantang. Kecuali dengan usaha yang betul. Boleh. Kalau setakat nak ambil rasuah boleh. Sekarang tu saya boleh. Kalau nak makan banyak kan boleh saya cakap buat, saya cakap elok. Tadi sikit ni sini. Boleh? Boleh? Tak boleh. Tadi aku boleh. Tengok. Saya menawarkan benda tu. Ni untuk projek mana boleh ni. Tak boleh saya buat tak elok lah nanti. Orang bagi saya sikit sumber. Boleh saya cakap. Buat cakap dulu. Boleh tak? Di sini pun, di mana-mana keadaan, di mana-mana situasi, sekiranya ada peluang sahaja, akan jadilah benda itu. Tak boleh saya nak kata, ini tak boleh buat, ini tak boleh jadi, ini tak akan jadi. Akan jadi, sekiranya ada peluang. Apa benda sekalipun, macam saya kata tadi, boleh menguntungkan sesuatu pihak, atau kedua-dua pihak, boleh dianggap sebagai rasuah. Jadi dengan kenyataan puan, dan rasa saya cukup jelas jawapan yang puan bagi tadi. Sebagai tambahan puan, sebagai contoh juga, gaji sebanyak 2,000 pun dikatakan di bawah paras kemiskinan. Apatah lagi gaji sebanyak 4,000 yang menetap dan bekerja di bandar besar. Menurut statistik juga, rasuah meningkat dari masa ke masa. Okey. Baik puan, kita buka soalan kepada penonton seterusnya. Silakan ya. Assalamualaikum yang berbahagia Tuan Tuan Asmane, PhD Kamaran Mungkin. Selamat pagi kepada moderator dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, soalan saya daripada sebelum tu saya kenalkan kita. Saya Sarjan 151-931 Ali Muhtar daripada cawangan Masjid Anwar. Okey, soalannya begini tuan. Mengenai pemerintah pegawai atasan dalam rasuah. Bagaimana ia mempengaruhi? Boleh puan jelaskan? Terima kasih puan. Okey, terima kasih kepada soalan tadi. Bagaimana pembentukan pegawai atasan dalam rasuah? Kalau memang pegawai atasan itu seorang yang tidak berintegriti dan dia mengambil peluang daripada anak buah dia. Saya bagi contoh dekat sini senang je lah. Saya sebab kita polis ataupun tindakan dari segi siasatan, tak kira siasatan seperti cakap tadi jenayah ke narkotik ke komersial ke dan sebagainya yang melibatkan pegawai atasan. Tidak dinafikan berlaku ya. Saya cuma bagi pada pandangan saya apa yang pernah saya alami, apa yang pernah kita tengok. Nak kata benda ni tak berlaku, memang benda ni berlaku. Aku sebagai contoh Tuan Syed je lah. Tuan Syed dia tak ambil hati dia saya tak apa pun. Saya pernah bagi ceramah macam tu, ada satu peserta yang kata, puan tolong tukar nama pun, kalau boleh sebut nama saya. Tuan Syed boleh Tuan Syed kan? Saya bagi contoh Tuan Syed. Tuan Syed sebagai pegawai penyiasat. Tak kira lah siasat kes apa, ataupun kita bagilah satu kes nak gaduh pun. Gaduh melibatkan dua pihak. Ataupun kita ambil kes curi kenderaan saya katakan. Saya dapat tangkap si Ahmad. Ahmad mencuri kenderaan yang disiasat oleh Tuan Syed. Dah tahu dah boleh dituduh di bawah 379A curi kenderaan.
Tapi mungkin Bapa Ahmad, mungkin saudara mara Ahmad tak kenal Tuan Said, tapi kenal dengan bos Tuan Said, Tuan Zaki. Kenal Tuan Zaki, dia tak kenal Tuan Said. Dia pun pergilah dekat Tuan Zaki. Tuan-tuan, bolehkah tolong anak saya kena tangkap, saudara saya kena tangkap. Tuan Said yang siasat dia tu. Bolehlah pejam-pejam mata ke, boleh ke tolong-tolong apa benda yang boleh. Tuan Zaki pula, memang mata duitan, tak ada integriti. Tuan Zaki marah Tuan Zaki kan, contoh. Boleh. Berapa yang kau nak bagi? Kalau kata nak suruh saya tu tak tuduh ataupun tak buat apa benda yang patut. Ini adalah realiti, realiti. Bukan ketua saya ada-adakan cerita. So, Tuan Zaki pun bertanyalah pada orang yang datang minta pertolongan. Ada penerima, ada pemberi. Kawan tu bercakap lah, terpulang pada Tuan yang berapa? Kalau saya bagi banyak, kau tak mampu ni, kata Tuan Zaki. Apa agak-agak yang kau mampu? Mungkin kalau kata boleh 379A curi kendaraan berapa hukuman 7 tahun ya? Kita ingat tak? 7 tahun penjara dengan RM7,000. Mana kau tak? Cepat kata Tuan Zaki cakap. Senang. Aku senang je. Kau tak RM7,000 dengan 7 tahun penjara. Mana kau tak? Ada penawaran, ada penerimaan. Jadi yang hamba Allah tu pada 7 tahun penjara, tak senang masuk 7 tahun penjara, 7 hari penjara pun susah. Jadi dengan rela hatinya lah, terimalah. Tapi kalau Tuan Zaki baik, dia bagi sikit kat Tuan Said. Kalau dia tak bagi kat Tuan Said, sian Tuan Said tak tahu apa. Tak boleh nak tolong apa semuanya. Itulah pengaruh pihak atasan atau ketua atasan kita. Ya. Kalau kata kita nak menuduh tempat benda memang ada yang berlaku. Ya. Mungkin IO berjalan dengan elok, berjalan kesiasatan dengan cantik. Mungkin disebabkan teknikal dan sebagainya, ada aja punca ataupun kalau ditekankan lebih kepada rasuah bila ada unsur-unsur peluang untuk menyebabkan kes itu tergantung, kes itu tidak dapat dibunuh, kes itu terbuang, mungkin ada peranan orang pihak atasan. Boleh jawab tak? Boleh jawab? Mudah aja saya bagi benda ya. Kalau saya bos, saya tahu benda tu boleh saya cari makan. Kalau mungkin sikap saya sendiri memang mencari uang daripada sumber yang sedemikian, mungkin dia juga boleh mencari. Dia tahu kes tu tak ada pergi ke mana, dia boleh cakap. Ataupun mungkin dia boleh cakap pada pengadu, kes ni kalau bukan pada pengadu, pada suspek. Kes ni kalau kena tangkap ni kamu teruk apa semuanya macam mana. Maknanya dia memberi tawaran kepada suspek. Sedangkan kes tu tak ke mana. Kalau dalam bidang segi saya sendiri siasatkan kalau kes 376 untuk maklumat semua 376 tu kes rombol. Kes rombol menyebabkan kanak-kanak bawah 16 tahun saja tanpa kerjaan atau kalau dengan pasangan walaupun lebih umur tapi bawah 16 tahun. Kebiasaan lelaki tak tahu. Si perempuan berreport, si lelaki dah 26 tahun, si perempuan kalau bawah umur memang tak boleh nak kita ambil peluang maksud saya. Si perempuan dah lebih 16 tahun ke atas, si lelaki 26 tahun, mungkin bukan penguatkuasa, mungkin juga orang awam yang tahu, mungkin dia kawan kepada polis, dia tahu lebih 16 tahun baru kes, kurang 16 tahun baru kes rombol, dia pergi menawarkan kepada suspek, kau dah buat rombol dengan budak tu, kau berapa kau nak bagi? Besok polis nak ambil tindakan lagi kau tahu. Dia pula jadi peminta rasuah, dia pula yang dapat untung, sebab dia tahu undang-undang. So dia dah bagi macam tu. Tak mustahil juga berlaku kepada pegawai kita, pegawai penyiasat kita, penguatkuasa kita. Dia tahu benda tu tak boleh diambil tindakan terhadap suspek, dia menawarkan kepada suspek. Harap janganlah ada dalam polis kita macam tu. Itulah kita tak mengelakkan persepsi kepada pasukan kita oleh masyarakat kita. Dapat jawapannya itu contoh kalau ada campur tangan daripada pihak atasan. Okey. Baik puan, terima kasih atas jawapan tersebut. Kita buka lagi satu soalan kepada penonton di auditorium. Bagi puan, saya laku Pulau Jaya. Bagi puan, saya laku Pulau Jaya mewakili Parliamentary Komandan. Ini tanya satu soalan puan. Setiap kali berbicara soal rasuah, fokus terarah kepada polis. Bagaimana pula dengan agensi lain? Terima kasih.
Okey, terima kasih pada soalan tadi. Agensi penguatkuasaan yang lain ya. Macam saya cakapkan tadi, tidak dinafikan. Boleh dikatakan setiap agensi yang ada pasukan penguatkuasa akan berlakunya jenayah rasuah, bukan hanya terdorong kepada polis. Banyak penguatkuasa undang-undang dalam juga peringkat kementerian, dalam berkanun, universiti, badan kerajaan. Kat universiti ada tak? Kita jumpa bisyarah. Kalau nak lulus, agak makan ke belanja-belanja, ada berlaku tak? Tak pernah ya? Tapi ada berlaku ya? Kalau tadi agak-agak ada ya? Ajak makan je lah. Ada ya? Macam saya kata tadi, hadiah tak semestinya duit, benda. Ajak makan pun boleh juga. Bos, saya belajar bos makan. Bos besok saya nak MC. Atau bos besok saya nak cuti. MC tak ada, dia pergi ambil MC kan, dia cuti. Bos, saya nak cuti lah besok. Jom saya belajar bos makan. Adakah itu juga kira rasuah? Rasuah kan? Kalau ikut rasuah, kenapa salah? Bos, besok saya nak pergi cuti sehari, saya gatal. Besok saya isi borang. Biasa macam tu tak nak isi borang. Ataupun takut bos marah. Memanjang cuti, dia pun walaupun isi borang, tapi dia minta macam tu juga ya. Jadi kalau kata badan-badan kerajaan yang lain memang berlaku ya. Yayasan syarikat kerajaan DLC dalam isu memeteras kegiatan jenayah seperti sindiket penipuan atau scam dan judi dalam talian yang dikaitkan dengan aktiviti perubahan wang alam. PDRN dilihat lebih berisiko terdedah dengan amalan rasuah dan salah guna kuasa ya. Sebab apa? Yang kita nampak lah, setiap kali berlaku apa-apa rasuah, cuba anda tengok dalam media-media masa. Kalau kata polis melakukan kesalahan, bukan hanya rasuah. Apa kesalahan yang dibuat oleh anggota polis ataupun warga PDRN, media masa akan meng-highlightkan benda tu. Kalau boleh satu dunia, bukan satu Malaysia, satu dunia dia nak tahu polis punya peranan. Tapi kalau kata jabatan lain, agensi penguatkuasaan yang lain berlaku pun, tapi tak berapa sangatlah jika dibandingkan dengan pihak polis. Saya pun tak tahu kenapa. Tapi memang ada. Bila polis sajalah. Polis rasuah, polis buat rogol. Tambah kalau polis buat melakukan rogol pula. Dah tahu dia polis, tahu penguatkuasaan, dah tahu salah rogol macam mana, tapi polis boleh buat. Cuba tengok. Setiap paper, baik Cina, Tamil, tak tahu tanda Jaya. Jaya ni betul bercerita, ni polis ni lah rogol ni buat. Tamil, tak tahu sebab saya adalah masuk di kes bunuh Tamil. Dia tanya lah, kenapa dia cerita buat di kes bunuh. So, bila melibatkan PDRN, mata ataupun pandangan ataupun orang awam akan lebih nampak jika dibandingkan dengan badan-badan agensi yang lain. Jadi saya terjawab bukan hanya pasukan polis yang melakukan rasuah, agensi-agensi pengawasan yang lain juga ada melakukan rasuah. Terima kasih. Saya jawab pada soalan yang saya jawab tadi. Okey, sikit lagi bos. Ada sebelum mengakhiri soal jawapan. Adakah asas agama yang tidak kukuh menjadi fungsi perbuatan rasuah yang berlaku? Apa pandangan bos? Agama. Saya rasa setiap agama secara pribadi, setiap agama tak ada agama yang menyuruh melakukan satu kesalahan ataupun melakukan dosa. Semua agama mengekang ataupun menghalang ataupun meminta umat ataupun penganut yang tidak melakukan apa-apa sahaja kesalahan, termasuk rasuah. Sebab dalam Islam sendiri kalau ikutnya memang ada hadis yang mengatakan pemberi dan penerima rasuah akan masuk neraka. Masih kecil-kecil sekarang, kau curi barang aku masuk neraka, tak tahu, macam kecil-kecil kan. Sekarang macam tu juga. Dan dalam saya cakap semalam hadis Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Daud, sesiapa sahaja yang telah kami lantik untuk memegang sesuatu jawatan, kami telah tetapkan pendapatannya atau gaji. Maka bila ia mengambil lebih daripada apa yang ditetapkan, itu adalah dikira satu penipuan ataupun rasuah. Surah Al-Baqarah ayat 188. Jadi janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain dengan jalan yang salah dan jangan pula kamu menghulur harta kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim ataupun kepada siapa-siapa kerana hendak makan atau mengambil harta orang lain atau berbuat dosa padahal kamu tahu benda itu salah. Jadi dari segi agama Islam tu saya bagi agama Islam, saya tak cari yang agama Tamil ni apa agama Buddha dan sebagainya, tak cari. Jadi kalau kata pendidikan agama tu pergi balik kepada nilai ataupun sikap individu
Kalau dia betul-betul mengamalkan ajaran agama mungkin tak berlaku benda. Tapi saya kata tak boleh juga. Saya tak boleh nak cakap lah. Bagi pandangan saya sendiri, walau sebaik mana sekalipun, walau sealim mana sekalipun, sekiranya dia memang seorang yang tidak pernah melakukan kesalahan, memang dia tahu dosa pahala. Tapi macam saya cakap tadi lah, mungkin ada sebab yang menyebabkan dia keputusan uang. Tiba-tiba memerlukan, dalam saat dia perlukan duit, dia ada duit, ada peluang, mungkin akan berlaku. Memang dia tahu, memang dia seorang yang kuat agama. Tapi kalau dah kata benda tu, dah kata orang terkena, kalau kata dia memang dia tahu, kalau aku ambil dia nanti salah, aku tahu benda tu salah, tapi anak aku ataupun aku perlukan duit. Jadi saya tak boleh nak cakap lah. Kalau kata agama, memang semua agama melarang kita melakukan atau mengambil apa-apa rasuah. Tapi kalau kata bagi saya lebih kepada individu. Tapi memang elok juga lah kalau daripada kecil kita serapkan nilai-nilai keagamaan dalam diri individu sendiri. Saya rasa mungkin tidak akan mendorong ataupun mungkin kurang lah. Mungkin kalau saya seorang yang beragama atau mungkin seorang itu tidak beragama, mungkin kalau kata dia nak ambil, mungkin orang yang beragama ataupun orang yang tahu salah ataupun dosa pahala, mungkin dia akan boleh menolong rakan, jangan ambil lah benda ni salah. Kesian budak tu, mungkin budak tu tak ada duit. Kalau kamu rasa kamu nak bagi peluang pada dia, kau bagi dia betul-betul pada dia. Bagi cakap benda ni salah dan sebagainya. Jangan berlaku lagi. Mungkin boleh menasihatkan rakan yang tak melakukan sesuatu kesalahan itu. Jadi bagi saya memang agama yang memainkan peranan penting lah. Sebab kalau andai kata ada agama mempunyai kepribadian mulia, mungkin boleh mengelak atau mengurangkan gejala masalah rasuah itu sendiri. Okey? Okey, Puan. Apa yang sangat tadi tu. Pendedahan awal depan aku harus diterapkan dalam asas agama dari sejak kecil lagi untuk membagi kegiatan rasuah ini berlaku di masa hadapan. Okey, baiklah. Ada lagi soalan daripada modal penonton di auditorium ataupun secara live di Facebook? Okey, kalau tiada soalan lagi, dengan itu kita akhiri buat bicara sampai bersama dengan yang berbahagia di SC Puan Samaria Bukit Jamaludin di sini, dan kita mengharapkan bahawa semangat, dedikasi, komitmen dan usaha dalam berjaya terhadap PDI diteruskan dengan berjaya. Dan saya juga amat berterima kasih kepada Puan atas kesudian berkongsi pandangan dan pendapat pada kali ini bersama sama saya serta penonton di auditorium dan juga secara live di FB. Mudah-mudahan kita doakan Puan maju jaya dan berjaya dalam lain-lain bidang yang dikabuli. Dan tidak berhenti di sini, tetapi untuk kita bersama-sama mengambil tindakan maju ke hadapan. Kita ini masih punya harapan agam di bebas rasuah dan ianya bukanlah satu berangan-angan. Para penonton yang dihormati sekalian, mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada pertemuan ini. Jaga diri, jaga perjalanan, jaga SOP, jauhi rasuah dan bina nilai moral karakter bangsa. Dan seterusnya, saya serahkan kembali program ini kepada saudari pengacara Majlis Puan Zanawati. Saya sudahi dengan salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Selesai sudah soal jawab pagi ini. Majlis merakamkan setinggi ucapan terima kasih kepada Yang Dihormati Puan Samaria binti Jamaludin, Timbalan Komandan Pusat Latihan Polis Bukit Sentosa, kerana sudi bersama-sama di dalam sesi soal jawab sebentar tadi. Hadirin yang dikasihi, sebagai tanda penghargaan dan terima kasih kami, pelajar-pelajar Universiti Utara Malaysia, dijemput Yang Dihormati Puan Samaria binti Jamaludin, Timbalan Komandan Pelapor Bukit Sentosa, diiringi oleh Puan Nomala binti Muhammad, Wakil Pelajar Universiti Utara Malaysia, untuk menyampaikan perhati sebagai tanda kenangan. Dipersilakan, Puan.
Setiap yang bermula pasti ada pengakhirannya. Saya mewakili majlis ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada yang dihormati Deputi Superintendent Polis Wan Kamarah binti Jamaluddin, Timbalan Komandan Pusat Kajian Polis Bukit Sentosa dan semua warga polis di Raja Malaysia, Pelapor Bukit Sentosa serta semua pihak yang telah dalam menjayakan majlis kita pada hari ini. Ucapan salam pengakhir kata, segala yang dikongsi bersama. Apa yang kurang maaf dipinta, sudilah berjumpa di lain masa. Tuan Putera pergi ke Rasah, pulang semula sebelah pagi. Kita bertemu, akhirnya berpisah, di lain acara bersua lagi. Akhir kata, saya memohon maaf jika terdapat sebarang kesilapan sepanjang mengendalikan majlis ini. Yang baik itu datangnya dari Allah, yang buruk itu datangnya dari diri saya sendiri. Sebelum meninggalkan majlis, hadirin dipersilakan untuk menikmati jamuan hidangan yang telah disediakan. Dengan itu, saya sudahi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.